Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Hebatnya magnet. Magnet dapat menarik sesetengah objek. Apakah objek yang dapat ditarik oleh magnet? Nampak. Kita uji. Skru. Skru dapat ditarik oleh magnet. Guli. Guli tidak dapat ditarik oleh magnet. Klip kertas. Klip kertas dapat ditarik oleh magnet. Sudu plastik. Sudu plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Pembaris kayu. Pembaris kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Paku besi. Paku besi dapat ditarik oleh magnet. Pemadam. Pemadam tidak dapat ditarik oleh magnet. Sudu besi. Sudu besi dapat ditarik oleh magnet. Objek ditarik oleh magnet ialah sudu besi, skru, klip kertas dan paku besi. Objek tidak ditarik oleh magnet ialah pemadam, sudu plastik, guli dan pembaris kayu. Okay. Okay, cikgu dah tunjuk video ni. Okay. Okay, apa yang kamu dapat tengok daripada video cikgu tunjuk tu? Okay, ada gambar apa cikgu tunjuk tu? Gambar magnet. Magnet. Okay, lagi ada apa lagi? Ada apa lagi dalam tu? Ada paku. Lepas tu ada guli kan? Pemadam. Okay, pemadam. Okay. Okay, bila kamu tengok gambar cikgu tunjuk tadi, magnet dia dia ada tarik besi kan. Tapi ada objek yang dia tak boleh nak tarik. Okay. Agak-agak kamu cikgu nak ajak tajuk apa ini? Ingat tak? Kita nak sambung tajuk apa? Subtopik apa? Ingat tak? Adib Irfan, ingat tak? Kita nak belajar tajuk apa hari ni? Urjita ada Urjita? Ada cikgu. Okey. Kita nak belajar tajuk apa hari ni? Tahu tak? Magnet. Magnet. Okey, betul. Okey, hari ni cikgu nak sambung subtopik 7.3. 7.3 kemagnetan. Okey. Kita tengok dulu objektif pembelajaran kita hari ini ialah menyatakan sifat-sifat magnet dengan tepat, menghuraikan ciri-ciri medan magnet dengan betul dan ketiga menyatakan contoh kegunaan elektromagnet dan dalam kehidupan seharian. Okey, untuk kriteria kejayaan, pelajar dapat menyatakan 3 sifat magnet dengan tepat. Yang kedua, pelajar dapat menghuraikan 2 ciri-ciri medan magnet dengan betul. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyatakan 2 contoh elektromagnet dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, dekat sini ada gambar magnet. Okey. Magnet ni kamu ingat dia ada dua jenis. Okey. Yang pertama ialah dia wujud secara semula jadi. Okay, yang wujud secara semula jadi ni dia ada sejenis je. Dia terbentuk dalam bentuk batu magnet. Okay, tapi untuk buatan manusia diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan nikel. Okay, yang semula jadi satu je, dia terbentuk dalam bentuk batu magnet untuk buatan manusia. Okay, dia ada macam-macam bahan lah, besi, keluli, kobalt. Okay. Dan kita gunakan magnet ni dalam kehidupan seharian. Okay, contoh dia macam dekat peti ais kamu kan. Okay, kita lekat magnet
Okay, kita dekat magnet yang macam kita jalan pergi mana-mana kan, kita beli magnet kan, kita dekat, kita buat hiasan. Belakang tu kan ada magnet, okay. Jadi magnet ni kita guna untuk hiasan. Itulah kita guna untuk kehidupan seharian. Okay. Kita tengok pada sifat magnet. Okay, cikgu nak seorang lah baca. Siapa nak baca? Ada lagi tak tulis nama? Ain tulis nama lagi. Tulis nama penuh dengan kelas. Ali pun tulis nama penuh dengan kelas. Okey. Danya ada Danya? Danya ada dah? Ya, cikgu. Okey, Danya tolong cikgu baca Ada. dulu. Okey, tolong baca sifat magnet. Yang pertama apa? Nampak tak? Dania. Danya ada dah? Okey, tak apalah Ujita baca. Sifat magnet. Menarik bahan magnet. Berkutub utara dan kutub selatan. Kutub sama jenis menolak, kutub berlainan jenis menarik. Menunjukkan arah utara selatan apabila digantung secara bebas. Okey, terima kasih Ujita. Okey, kita dekat sini sifat magnet ada 4. Okey. Yang pertama dia menarik bahan magnet. Okey, contoh kan cikgu ada magnet dengan sudu besi. Okey, cikgu nak tunjuk kat kamu. Okey, ini magnet kan. Okey, ini sudu besi. Bila cikgu dekat, okey, dia melekat. Maknanya ni bahan yang boleh ditarik dengan magnet lah, sebab yang ni ialah sudu besi. Okey, cikgu ambil marker pen. Okey, dia tak boleh nak melekat sebab marker pen ni buat daripada plastik. Jadi dia tak boleh nak melekat lah, sebab magnet dia akan tarik bahan magnet sahaja. Okey, magnet dia ada 2 kutub, utara dan selatan. Okey, kita tengok sini. Okey, dia ada 2 je, utara, selatan. Dia tak ada timur, barat, daya. Dia 2 je, utara, selatan. Okey. Terusnya sifat-sifat magnet. Okey. Kutub yang sama jenis dia akan tolak. Kutub yang berlainan jenis, yang sama jenis ni lah. Utara dengan utara dia akan tolak. Sama juga kalau kita letak selatan dengan selatan, dia akan tolak. Okey, kalau berlainan jenis, dia akan tarik utara dengan selatan, dia akan tarik antara satu sama lain. Okey, kalau kamu senang nak ingat, okey, contoh laki dengan laki. Tak boleh sekali kan? Okey, tak boleh. Okey, kalau lelaki dengan perempuan, tertarik. Okey, itu kalau kamu nak ingat, senang lah. Okey. Yang keempat, bila kita gantung magnet ni, okey, bayangkan kamu ada magnet, lepas tu kamu ikat dia dengan benar, kamu gantung dia. Okey, dia akan tunjuk arah utara dan selatan. Okey, yang ni bila kamu gantung bebas. Okey, untuk medan magnet, kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet dikenali sebagai medan magnet. Okey, ini magnet. Okey, di sekeliling ni ialah medan magnet. Okey. Untuk ciri-ciri garisan medan magnet. Faris ada Faris? Ada cikgu. Okey, Faris tolong baca Zat.
Ciri-ciri garisan medan magnet. Garisan medan magnet mengarah dari kutub utara ke kutub selatan magnet. Garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, terima kasih Faris. Okey. Untuk magnet tadi, kita ciri-ciri magnet kita ada 4 kan, ciri sifat magnet. Tapi untuk ciri-ciri garisan medan magnet, kita ada 3 ciri-ciri. Okey, yang pertama, medan garisan ni daripada kutub utara ke selatan. Okey, kena ingat dia punya anak panah keluar daripada utara masuk selatan. Okey, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang. Okey, contoh kalau soalan dia kan, dia suruh kamu lukis medan magnet. Okey, pastikan kamu lukis garisan ni satu macam ni. Satu garisan macam ni. Lepas tu sebelah dia garisan macam ni. Okey. Okey, dia garisan dia tak boleh nak macam bertindih dengan dia punya garisan sebelah. Dia kena satu macam ni. Satu. Okey. Dan daripada utara masuk ke selatan. Okay. Dia tak ada selatan ke utara. Satu arah je. Utara ke selatan, garisan dia kena tak boleh bersilang. Okay. Yang ketiga, garisan medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okay. Dekat mana medan magnet yang lebih kuat adalah di bahagian kutub. Di bahagian kutub ni di bahagian hujung lah. Bahagian kutub utara, bahagian selatan. Okey, di bahagian hujung ni medan magnet kuat. Okey, bahagian sini kuat. Okey. Seterusnya kita tengok medan magnet di antara dua kutub yang sama. Okey, kamu tengok sini utara, sini pun utara. Okey, dia akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang magnet. Sebab utara dengan utara kan dia tak boleh menarik antara satu sama lain. Jadi tengah-tengah ni tak ada medan magnet. Okey. Jadi titik X ni kita bagi dia titik neutral. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Faham. 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 Okey, ciri-ciri magnet ada berapa tadi cikgu abang? 4. 4. Ingat tak apa? Dia ada 2 kutub. Kutub apa? Utara selatan. Okey, pandai. Okey, yang lain ni faham tak ni? Lohita. Lohita ada tak? Ada cikgu. Ada. Okey, ciri medan magnet. Okey, cikgu baru sebut je tadi. Ciri medan magnet ada berapa? Ada Ada 3. Okey, pandai. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada elektromagnet. Okey. Kenapa nama dia elektromagnet? Okey. Kamu tengok elektromagnet. Elektro ni ialah mewakili elektrik. Magnet ni magnet lah yang kita belajar tadi tu. Okey. Elektromagnet ni ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Maksud dia okey, contohlah macam loceng ni kan. Bila dia ada arus elektrik, baru dia ada kesan magnet. Okey, kalau tak ada arus elektrik, dia tak ada kesan magnet. Kamu kena ingat, elektromagnet ada arus elektrik, baru ada kesan magnet. Okey, contoh dia macam ni lah, loceng elektrik dekat sekolah kan. Yang bunyi dekat sekolah tu, yang ni contoh dia. Ini contoh elektromagnet. Okey, kita tengok corak medan magnet. Okey, cikgu nak siapa baca? Ain ada Ain?
Ada? Tak dengar? Ada tak? Ada cikgu. Ada. Okey, Ain tolong baca Sat. Corak medan magnet. Corak medan magnet yang terbentuk bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Sebagai contoh, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. Garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang sepusat. Kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh aliran arus yang melalui konduktor. Okey, terima kasih Ain. Okey, corak medan magnet yang terbentuk bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Konduktor ni apa? Konduktor ni ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Sebagai contoh, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai gelung berbentuk bulatan sepusat. Okey, kita tengok contoh dawai lurus dan dawai gelung. Okey. Ini dawai lurus, ini dawai gelung. Okey, bentuk bulat macam ni. Okey, jadi medan magnet dia bentuk bulatan sepusat. Okey. Seterusnya, garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, macam cikgu kata tadi, dekat bahagian kutub ni medan magnet dia akan lagi rapat. Sebab dekat sini medan magnet dia lagi kuat. Okey, kita tengok gambar sini. Okey. Sini bahagian kutub kan, utara selatan. Okey. Kamu tengok dia punya garis dia rapat kan. Okey, kalau kat tempat lain kan garis dia macam jauh sikit kan. Okey, tapi dekat sini sebab medan magnet dia kuat, jadi garis dia rapat. Okey. Yang ni pun sama. Okey. Okey, seterusnya kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. Maksud dia bila kita ada magnet dengan bahan besi tu, bila kita rapat, bila kita semakin rapat, kekuatan medan magnet tu makin kuat lah. Bila kita jauh, kekuatan medan magnet tu makin berkurang. Contoh dia kan, ni cikgu ada besi dengan cikgu ada sudu besi dengan magnet. Bila kita kita rapat, medan magnet dia kuat. Bila kita jauh, kita tak boleh nak dekat kan. Medan magnet dia makin berkurang. Corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. Arah aliran arus dia ada dua. Satu aliran arus ke atas, satu lagi ke bawah. Kita akan tengok contoh. Kita nak tahu arah medan magnet, kita kena tengok arah arus. Macam mana kita nak senang faham? Kita kena buat petua genggaman tangan kanan. Kalau ada baru masuk, tulis nama lah. Tulis nama penuh dengan kelas. Arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Bila kita tahu arah arus elektrik, kita akan tahu arah medan magnet. Arah arus ni bila dia naik ke atas, medan magnet ni dia akan pusing arah lawan jam. Contoh dia, semua orang buat tangan macam ni, guna tangan kanan. Kamu kena buat, kalau tak buat kamu tak faham. Arah arus, yang ni jari ibu jari. Ni
ibu jari. Okey, ni arah arus naik ke atas. Okey, yang lain 4 jari ni adalah medan magnet. Okey, dia akan berpusing arah lawan jam. Okey, kalau arah arus ke bawah macam ni, dia akan berpusing arah jam. Okey, cikgu tahu kamu tak nampak secara jelas lagi. Cikgu akan tunjuk video dulu. Okey, cikgu nak kamu tengok betul-betul lah, sebab kalau kamu tak tengok betul-betul, kamu tak faham nanti. Okey, nampak tak video ni? Nampak. Nampak. Bagus. Nampak. Okey, tengok betul-betul apa yang diterang kat sini, apa yang cikgu ni terang. Cikgu bulatkan perkataan kanan. Kita makan dengan tangan apa? Tangan kanan. Jadi tolong ingat petua genggaman tangan kanan. Alright. Ceritanya pasal apa ni? Arah medan magnet. Okey, ingat arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Jadi petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. Okey, di rajah ini, okey, pelajar boleh lihat, okey, kamu genggam tangan, ibu jari ni mesti menunjuk kepada arah arus. Okey, contoh, arah arus ni menunjuk ke atas, so ibu jari ni tunjuk ke atas. Alright, jadi bila ibu jari tunjuk ke atas, jari-jari yang lain ni akan menunjukkan arah medan magnet. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan lihat garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus akan berbentuk bulatan sepusat. Alright, arah medan magnet ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh arah arus elektrik. Okay, kita guna petua genggaman tangan kanan So dia dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. Okay, so garisan putus-putus ni mewakili apa? Medan magnet. Okey, jadi kita nak lihat arah dia. Okey, arah dia ada dua saja. Sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. So untuk dawai lurus, belajar kena tengok So untuk contoh ni dia naik ke atas. Alright, kita tengok gambar yang paling kanan. So naik dekat atas. Ibu jari mesti ikut ke atas. Okey, bukan ke bawah, ikut ke atas sebab arah arus ke atas. Jadi jari-jari yang lain, okey, dia akan melawan arah jam. Okey, kita akan tengok video kejap lagi. So dia sama tak dengan yang dilukis pada gambar ni? Okey, melawan arah jam. Itu sebab contoh dekat sini ni corak dia melawan arah jam. Jom kita tengok video ni. Okey, tunjukkan ibu jari ke atas dan ia buat gerakan macam ni. Jari-jari yang lain melawan arah jam. Sama dengan hasil yang ada di sini. Belajar, jom kita lihat pula corak medan magnet pada dawai gelung. Okey, tengok corak dia dan juga arah medan magnet. Okey, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai gelung juga berbentuk bulatan sepusat. Sama macam dawai lurus tadi lah. Okey, so arah medan magnet ditentukan oleh apa? Oleh arah arus elektrik. Sama juga. So kita guna petua genggaman tangan kanan juga, bukan tangan kiri So petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet. Okey, kita nak cari arah medan magnet Ini corak dia. Okey, so kalau pelajar boleh tengok ni dawai gelung. Okey, dawai gelung tu maksudnya apa? Tengok ni. Dia bergelung lah. Okey, dia naik kat sini arah arus Arus naik daripada sini. Okey, so dia pusing kat sini dan dia turun kat sini. Right. So ni dawai gelung lah maksudnya. So kalau pelajar tengok hasil dia ni, okey, bila arus naik ke atas ni, nampak tak ni? Ini ialah arah medan magnet ni melawan arah jam. Dia kan anak panah ni melawan arah jam. Okey, so cuba kita buat dengan jari kita. Okey, petua genggaman tangan kanan ni. Okey, kita tengok dulu. Okey, arah arus naik atas dan kita pusingkan. Kan? Betul lah tu. Melawan arah jam. Okey. So sebelah sini pula. So bila arus turun, so jari kena kat bawah lah. Okey, bila jari ke bawah, kita akan dapat hasil dia nanti.
Okey, arah medan magnet dia akan mengikut arah jam. Okey, mengikut arah. Alright. Yang tadi ni melawan, yang ni mengikut arah jam. Betul ke tak? Jom kita cek. Okey, turun ke bawah arus dan kita pusing. Okey, gerakkan macam tu. Ya, betul. Mengikut arah jam. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita Okey, faham tak cikgu tunjuk video tu? Ada siapa yang tak faham tak? Faham ke semua? Hakim, faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, kalau tak faham cikgu nak tunjuk lagi. Tak faham lah cikgu. Tak faham? Faham cikgu. Tak faham bagaimana? Tak faham semua kan macam mana? Siapa yang tak faham tadi tu? Bagi Tasri. Lohita. Okey, apa yang kamu tak faham? Tak faham macam mana arus tu bergerak ke? Ha. Okey, kamu buat tangan kanan. Tangan kanan macam ni. Okey. Sini adalah arah arus. Okey. Yang lain ada, yang jari selebih dia adalah medan magnet. Okey. Medan magnet ni bila arus dia bergerak ke atas, medan magnet akan berputar arah lawan jam. Okey, nampak tak macam mana? Faham tak? Tak faham cikgu nak tunjuk lagi video. Faham tak Lohita? Faham. Okey, arus ke atas dia akan lawan jam ke ikut arah jam? Lawan jam. Arah lawan jam. Okay, kalau arus ke bawah ikut arah jam ke lawan jam? Dia terbalik. Arah jam ke lawan jam? Arah jam. Okey, betul. Okey, kamu tengok ni arah arus. Okey, ni jari kita. Arah arus dia naik atas. Okey, ni jari kita. Kan kalau jam dia pusing macam ni kan? Dia pusing daripada atas, dia turun belah kanan kan? Okey, kalau lawan jam daripada atas dia pusing belah kiri. Okey, dia pusing arah lawan jam. Okey, kalau arus ke bawah dia akan pusing ikut arah jam. Arah jam daripada atas dia turun kanan dulu. Okey, dia ikut arah jam lah. Okey, dia turun kanan, dia ikut arah jam. Kalau lawan jam dia terbalik. Okey. Faham tak Lohita? Tak faham? Cikgu. Faham ah? Yang cikgu tunjuk contoh ni faham tak? Yang dawai lurus dengan dawai gelung ni. Faham. Okey, arah arus ni apa? Okey. Arah arus ni mewakili ibu jari. Okey. Yang bulatan ni ialah medan magnet. Okey. Yang lain faham tak? Faham. Danya faham Danya? Tak faham tulis. Faham Cuba cikgu, tulis dekat faham. chat. Okey. Yang tak faham tulis dekat chat tak faham. Ain faham tak Ain? Faham? Okey. Adik Ifan faham tak? Faham cikgu, faham. Uzma Wafa faham? Faham cikgu. Okey. Tak faham beritahu betul-betul lah. Okey.
Okey, seterusnya kita akan tengok pada solenoid. Okey, solenoid ni apa? Solenoid ni ialah besi, kita lilit dia dengan kegelung. Okey, yang ni kita panggil dia solenoid. Okey, untuk solenoid dia ada arus masuk dan juga keluar. Okey, arus dia naik ke atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Okey, cikgu nak tunjuk video bagi kamu nampak sikit. Okey. Menentukan arah medan magnet, dan untuk solenoid kamu dapat menentukan arah kutub, iaitu satu konduktor. Solenoid ini merupakan gegelung wire yang dililit kepada satu teras besi. Apabila teras besi ini dililit, teras besi ini akan dialirkan dengan arus elektrik, di mana ada arah pengaliran arus masuk mengelilingi solenoid ini dan akhirnya terdapat arah arus keluar. So daripada ini kamu boleh menentukan medan magnet kutub utara dan kutub selatan. Petuanya sama, iaitu menggunakan petua genggaman tangan kanan. Di mana di sini terdapat sedikit perbezaan. Jika pada konduktor lurus tadi, ibu jari bertindak sebagai arah arus, bagi petua genggaman tangan kanan untuk solenoid, ibu jari kamu menjadi arah utara, north pole, arah utara. Apabila ibu jari bertindak sebagai arah utara, di bahagian belakang tangan kamu ataupun sebelah lagi ini adalah kutub selatan. Jadi bagaimana kita ingin menentukan? Perkara pertama adalah kalau dalam satu konduktor tadi, kita tengok ibu jari, untuk solenoid kita punya arus adalah di setiap jari. So di setiap jari ini adalah arah arus mengalir. Okey, adalah arah arus mengalir bagi setiap solenoid. So kita dapat lihat daripada gambar ini, maksudnya di sini bekalan arus kita adalah di bahagian sebelah sini adalah positif lah, sebab arus mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So arah arusnya naik ke atas, jadi setiap jari ini naik ke atas dan turun ke bawah, pusing. Bila dia pusing, dia keluar balik. So di bahagian ibu jari ini kutub utara dihasilkan, manakala di bahagian sebelah kanan ini kutub selatan dihasilkan. Jika arus diterbalikkan, kamu haruslah memusingkan tangan kamu lah. Bila kamu pusingkan tangan kamu ini, kamu akan dapati kutub utara di sebelah kanan, kutub selatan di sebelah kiri. Jadi cikgu harap dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan ini, kamu dapat menentukan untuk konduktor lurus, menentukan arah medan magnet, dan untuk solenoid kamu dapat menentukan arah kutub, iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Sekian daripada cikgu. Saya harap dengan video ini dapat membantu kamu untuk memahami bagaimana melukis garisan medan magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye daripada Teacher Syafina. Okey, faham tak? Ke laju sangat? Okey, kamu tengok. Okey, ini solenoid. Okey, kita guna petua genggaman tangan kanan. Okey. Arah ibu jari ni utara. Okey. Yang belakang dia selatan. Okey. Untuk jari yang lain ialah arus. Okey. Okey, keketuban solenoid. Keketuban solenoid dapat ditentukan dengan memerhatikan arah aliran arus. Arus yang mengalir mengikut lawan arah jam ialah kutub utara. Okey. Manakala arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Faham tak? Faham cikgu. Faham? Cikgu. Faham cikgu. Okey. Ibu jari tunjuk apa? Tunjuk arah utara. Tunjuk arah utara. Okey, pandai. Okey. Yang belakang dia apa?
Okey, ni kan okey. Ibu jari. Belakang ni apa? Kalau sini utara, Selatan. Belakang selatan. okey. Jari-jari yang lain ni apa? Arus. Arah arus. Okey. Okey, untuk kutub utara, okey. Untuk kutub utara ialah lawan arah jam, kutub selatan mengikut arah jam. Okey, cikgu tulis kat tepi ni. Ada selatan, jari-jari lain. Okay, jari-jari lain adalah arah arus. Arus yang mengalir. Okey. Okay, seterusnya kita pergi kepada aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan seharian. Okey, jarum kompas yang menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Okey, dalam kompas ni dia ada magnet. Okey, jadi kita boleh tengok mana arah kutub. Okey. Kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. Okey, ini macam kunci dekat pintu. Kita sentuh dekat sini. Okey, dan ni ada magnet. Yang ni kad debit. Okey. Kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Okey. Okey, dah habis dah kita belajar ini. Okey, setakat ni ada tak yang tak faham? Ada tak mana-mana bahagian yang aku tak faham? Ada tak yang tak faham? Faham cikgu. Faham? Okey, bagus. Faham cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau kamu macam keliru kan? Okey, sebab kita memang tengok kita tak ingat mana arah lawan jam, mana yang ikut arah jam. Okey, tengok je video cikgu ni banyak kali. Kamu boleh cari kat YouTube. Okey, tengok banyak kali. Okey, ikut macam dia buat ni. Okey, kamu akan faham. Okey, kita tengok sekali lagi yang solenoid ni. Kita akan lihat garisan-garisan medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Okey, so arah medan magnet again ditentukan oleh arah arus elektrik. So kita guna petua genggaman tangan kanan. Ingat ni. Kita makan guna tangan kanan. So ingat petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet. Okey. So pelajar boleh tengok ni solenoid. Okey, ni arus masuk dekat sini. Dia turun ke bawah, dia naik balik, turun bawah, naik balik, turun bawah, naik balik, turun bawah. Okey. So yang arus masuk ni dia punya corak, okey, di depan dia. Ni ialah corak medan magnet dia dan kita tak nampak tak arah dia. Arah medan magnet dia ikut jam ke lawan. Ya, tengok ni. Yang biru ni dia melawan arah jam. Okey. Pusing kat sini kan. Dia melawan arah jam. Jom cikgu tunjukkan yang cikgu buat. Okey, sama tak hasil dia? Naik ke atas. Okey, so jari-jari yang lain okey melawan arah jam. Yang di bahagian belakang pula okey, tadi dah naik kat sini, so dia turun. Okey, arusnya turun ke bawah. Jadi pastikan kejap lagi jari kamu ke bawah. Okey, ibu jari tu ke bawah. Okey, bila ibu jari ke bawah, kita tengok hasil dia. Jari-jari yang lain, kejap lagi kamu tengok video ni dia akan menunjukkan apa? Ikut jam. Okey, arah medan magnetnya mengikut arah jam. Jom kita tengok. Okey, ibu jari turun bawah, tunjuk ke bawah. Jari-jari yang lain mengikut arah jam.
Di bahagian terakhir kita akan lihat Okey, serenade ni sama macam yang cikgu tunjuk tadi. Petua genggaman tangan kanan. Okey. Okey, arah arus ke atas. Okey, cikgu nak kamu komen. Dia ikut arah lawan jam ke arah jam? Boleh dekat chat tepi ni. Arus naik ke atas. Medan magnet ikut arah apa? Lawan jam. Okey, pandai. Okey, yang lain mana? Kalau arus ke bawah. Arus ke bawah ikut apa? Arah jam ke arah? Ikut arah jam. Okey, betul. Okey. Okey, dia terbalik. Arah arus atas, ingat lawan jam. Kalau bawah ikut arah jam. Okey. Okey. Kalau tak faham, tolong beritahu kat cikgu lah. Tak pun kalau tak mau beritahu kat sini, kamu nak WhatsApp cikgu pun boleh. Okey. Kamu pernah main tak game Kahoot? Siapa bisa main? Pernah? Okey. Cikgu Shelly. Okey, boleh masuk tak? Boleh ni, try masuk dulu. Kalau tak boleh, beritahu cikgu. Boleh, okey. Okey, dia punya pin dia 9539520. Tak boleh? Try buka Kahoot dekat Google. Try load, masuk kat situ. Tu masuk Tak boleh masuk juga. Ni, try buka Kahoot. Okey, buka Kahoot dekat sini. Buka Kahoot, lepas tu masuk ni, dia punya nombor. Boleh masuk tak yang lain? Nanti yang slow cikgu. Lain slow? Boleh bagi sekali tak? Saya terkelak tu. Apa dia tak dengar? Bagi sekali lagi. Lin. Masuk dah lagi? Tak ada nama lagi ni? Tulis nama betul. Masuk Lin, tulis nama betul.
Yang lain boleh masuk dah? Tak boleh ke? Tak boleh ah? Tak apalah. Kita jawab sama-sama tapi cikgu nak kamu respon ah. Cikgu tak mau cikgu tanya cikgu Baik, jawab. cikgu. Tahu? Respon tau. Okey. Bismillah. Okey, magnet mempunyai dua kutub iaitu selatan dan Utara. 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 okey, kita kita tengok ah. Jawab. Okey, utara. Kita tengok betul ke salah. Okey, betul. Okey, yang lain jawab juga. Magnet menarik semua bahan kecuali Plastik. Kain. Kain. Kain-kain. semua setuju kain? Setuju. Okey. Mana suara yang perempuan tak dengar pun? Ada lagi tak ni? Ada, Yang perempuan ada lagi dah? Ada cikgu. Okey, respon. Ada. Ha? Lain slow. Kutub magnet yang sama akan menolak. Betul ke salah? Betul. 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 Selesai. Okey, cikgu bagi nama lah. Adib Irfan. Okey, jawab soalan ni. Magnet menunjukkan ke arah apa apabila digantung secara bebas. Siapa tadi? Adib Irfan. Ada dah Adib Irfan? Dah ada ke? Jawapan dia apa? Cepat. Jawapan dia utara. Okey. Okey. Seterusnya siapa? Ali ada Ali? Dah cikgu. Jawab. Kawasan di sekitar magnet yang wujud oleh kesan daya dikenali sebagai Medan. Tenis je. Okey, seterusnya cikgu nak sedia. Loita ada dah? Ya. Okey, Loita jawab soalan ni.
Contoh elektromagnet ialah apa tadi? Dekat sekolah. Dekat sekolah kamu ada apa? Loceng elektrik. Okey, kita tengok. Okey, betul. Ain, ada Ain? Ada. Ada. Okey, Ain jawab soalan ni. Okay. Berpandukan ketua genggaman tangan kanan, ibu jari mewakili arah medan magnet. Betul ke salah? Kan kita buat jari tadi kan? Jari, ibu jari ni apa? Betul. Arah medan magnet ke arus? Jawab je, salah ke betul? Betul. Okay, cikgu tengok. Ha? Betul. Okay. Jawapan dia salah. Okay. Ingat. Okay. Okay, ni jari. Ni arus. Arah medan magnet. Okay, ingat. Jari arus. Arah medan magnet. Okay. Okey. Apabila arah arus naik ke arah atas, medan magnet akan berputar mengikut arah lawan jam. Betul ke salah? Betul. 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 Lagi 2 soalan lagi. Cikgu nak siapa jawab? Ashraf Daniel ada tak? Oh, line dia slow tadi. Ya, lanjut. Rujita lah jawab. Boleh? Boleh tak? Okey. Boleh. Okey. Boleh. Kita dapat menentukan arah kutub magnet berpandukan arah aliran. Dia ada 2 je kalau kita belajar magnet ni. Magnet dan Arus. arus. Okey, kita tengok. Arus. Okey. Okey, betul. Okey. Alah, cikgu nak. Danya ada Danya? Dia lain slow cikgu. Okey. Ali cikgu panggil lagi tadi. Sudah. Panggil. Al-Hakim. Belum. Hakim jawab soalan lah ni. Arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Sekejap je. Cepat. Betul ibu. Salah. Jawapan dia betul. Okey. Mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. Okey. Okey, dah habis dah kita belajar ni. Okey, cikgu tahu kamu macam tak berapa jelas sangat kan yang bahagian apa, yang jari tu kan. Okey. Cikgu nak kamu tengok, kamu buka YouTube, okey, cari je ke magnetan. Okey. Dia akan keluar ni, kamu akan lebih faham lah. Kalau cikgu tunjuk depan kamu, mungkin kamu tak berapa nak nampak macam mana. Tapi kalau kamu tengok dekat YouTube ni, kamu lagi faham. Okey. Tengok je, cari je dalam YouTube, dia ada tunjuk. Okay, lagi ada apa-apa nak ni? Ada persoalan tak? Tak ada. Tak ada? Okay. Tak ada. Sebelum tu, Adik Irfan tulis nama dah?
Adik Irfan tulis nama dah? Boleh dah, boleh dah. Okey. Al-Hakim, Dah. Faris, Dah. Ain, Dah. Lohita, Dah. Ali, Dah. Ashraf. Dah. Ashraf kan? Okey. Urjita, dah kah? Sudah. Okey. Sudah. Okey, hari ni cikgu nak kamu semua komen apa yang kamu rasa hari ni. Apa perasaan kamu belajar tajuk magnet? Komen je apa-apa. Faham ke, kurang faham ke, best ke, tak best ke? Komen je. Okey, Lohita nanti kamu, yang kurang faham nanti WhatsApp cikgu nah. Sebab cikgu tak tahu yang mana kamu tak faham. Kalau kamu WhatsApp ni cikgu ni, cikgu terang balik. Okey, apa yang kamu belajar hari ni? Tulis satu. Magnet. Magnet. Okey, tulis kat sini. Okey, adik Irfan pun nanti WhatsApp cikgu. Apa yang kamu tak faham? Magnet. Apa yang kamu belajar pasal magnet tu? Ciri-ciri dia ke? Okey, medan magnet ke betul? Okey, cepat-cepat. Kita nak habis dah ni. Ciri-ciri magnet. Okey, sampai dulu kelas kita. Okey, yang mana tak faham WhatsApp cikgu. Okey, sebab kamu ramai. Cikgu nak ingat seseorang pun susah. Okey. WhatsApp tanya terus mana yang tak faham. Okey. Sampai situ dulu kelas kita. Okey, terima kasih semua yang join hari ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu dan sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih. Sama.